Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi. Dan hari ini kita akan sambung bab yang ke-6, asid dan alkali, dan kita berada pada tajuk yang terakhir iaitu peneutralan. Okay. Okey, secara ringkasnya hari ini kita akan tengok apa akan berlaku apabila asid bercampur dengan alkali. Hasil tindak balas antara asid dan alkali, ia akan menghasilkan garam dan air. Secara ringkasnya. Jadi tindak balas ini disebut sebagai peneutralan. Dalam peneutralan, asid ini akan kehilangan sifat keasidannya dan alkali pula akan hilang sifat kealkaliannya. Dan bagi menjalankan proses tindak balas ini, kita akan menjalankan satu tindak balas yang dikenali sebagai pentitratan. Secara ringkasnya, persamaan perkataan bagi tindak balas peneutralan ialah apabila asid bertindak balas dengan alkali, akan menghasilkan garam dan juga air. Kita ada beberapa jenis asid dan alkali dan kita akan tengok kita akan tengok hasil yang terhasil daripada tindak balas asid dan alkali yang berbeza. Kita tengok contoh yang pertama. Kita ada asid hidroklorik. Kita letak sebagai warna merah. Bertindak balas dengan alkali natrium hidroksida, ia akan menghasilkan natrium klorida. So awak akan ambil yang ini akan jadi perkataan yang pertama dia. Yang pertama. Dan yang kedua ni, awak ambil yang belakang ni. Klorik ni, perkataan asal dia ialah klorida. So ini akan jadi yang kedua. Kita akan letak yang ke belakang dia, klorida. Mana dia awak akan letak alkali dahulu. Natrium klorida. Dan juga air. Ini tindak balas, hasil tindak balas yang kedua. Kita akan dapat air. Kita tengok contoh yang kedua. Asid sulfurik. Asid sulfurik asal dia ialah sulfat. Asal perkataan dia ialah sulfat. So awak letak saja asid ni 2. Kemudian kalium hidroksida. Kalium ini adalah alkali dia. Awak letak nombor 1. Hasil tindak balas yang awak akan dapat adalah kita letak sini nombor 1, sini nombor 2. Kita akan dapat kalium sulfat. Kalium sulfat dan juga air. Bagi yang ketiga, menggunakan asal yang sama. Kalau nitrik, asal asid dia ialah nitrat. Nitrat. Dia tindak balas dengan natrium hidroksida, dia akan dapat natrium nitrat. Menggunakan formula ataupun kaedah yang sama. Seterusnya kita ada aktiviti 6.5. Kita nak mengkaji. Tujuan adalah untuk mengkaji tindak balas peneutralan antara asid hidroklorik dengan larutan natrium hidroksida. Di sini kita ada asid dia ialah asid hidroklorik dan kita ada natrium hidroksida. Kalau kamu boleh ingat, hidroklorik dia punya asal perkataan dia ialah klorida. Klorida. Ini tujuan dia. Yang kedua adalah bahan dia. Kita ada phenolphthalein. Ingat tak phenolphthalein ni digunakan untuk apa? Kemudian asid hidroklorik, kita ada 0.5 m. Ini molar. Ini merujuk kepada kepekatan asid. Dan juga kita ada larutan natrium hidroksida. Sama juga kepekatan 0.5 molar. Untuk radas kita ada biuret, pipet, kita ada kelalang kon, kaki retort, pengapit, jubin putih dan corong turas. Dan awak boleh perhatikan pada gambar rajah 6.7 ini. Bagaimana susunan radas diletakkan. Untuk arahan. Kita isi 30 mm asid hidroklorik ke dalam biuret dengan menggunakan corong turas dan cacatan bahan awal biuret. Ini adalah biuret. Dalam biuret ni kita isi dengan asid hidroklorik sebanyak 30 ml. Kemudian kita pindahkan 25 ml larutan natrium hidroksida ini ke dalam kelalang kon dengan menggunakan pipet.
So ini adalah kelangkon kita. Okey, daripada tabung kita punya tempat simpanan larutan natron hidroksida ini, kita menggunakan pipet untuk pindahkan ke dalam kelangkon. Okey, seterusnya kita titiskan 3 titik phenolphthalein ke dalam kelangkon. Okey. Okey. Kemudian kita akan titiskan asid hidroklorik secara perlahan-lahan. Okey, secara perlahan-lahan dari buret sambil menggoncangkan kelangkon dengan cermat. Okey, seterusnya kita akan hentikan titisan asid apabila larutan natrium hidroksida berubah warna daripada merah jambu kepada tidak berwarna. Okey, kalau kita belajar yang sebelum-sebelum ni, larutan phenolphthalein ini digunakan sebagai penunjuk sama untuk menunjuk kehadiran asid ataupun alkali. Okey, jadi merah jambu ini menunjukkan kehadiran alkali. Okey, bahan alkali. Kemudian hinggalah kita melakukan proses peneutralan ini, akhir hasil yang kita akan dapat adalah tidak berwarna. Okey. Jadi bila kamu dah dapat hasil yang tidak berwarna, okey, dalam natrium hidroksida ini, barulah kamu tengok catatkan bacaan akhir buret. Okey, kamu akan tengok kat sini. Okey, kalau kita tengok pada pemerhatian, okey, kalau awal buret, bacaan awal buret ialah 30 ml. Okey. Okey, bacaan akhir buret adalah 5 ml. Okey, kita baca dalam buret ni ya. Okey, dalam buret ni kita baca. Dia terbalik atas ni. Okey. Jadi berapa yang kita dah guna? Jadi 30 asal, yang baki 5, jadi yang kita gunakan adalah 25 ml. Okey, kita terus kepada aplikasi peneutralan. Okey, aplikasi peneutralan dalam kehidupan harian. Okey, antaranya, okey, saya percepatkan sebab kita nak cuba kecilkan video. Okey, yang pertama, okey, untuk gigi kita, okey, saya didiami oleh bakteria yang menghasilkan asid. Ini menyebabkan kerosakan gigi kita dan kita menggunakan ubat gigi yang mengandungi bahan beralkali. Okey, jadi kalau asid tambah alkali, ia akan menghasilkan bahan yang neutral. Okey, that's why kita kena gosok gigi. Okey, bahan beralkali. Jadi dia boleh meneutralkan asid. Okey, seterusnya kita tengok pada okey, seterusnya kita ada produk perhiasan diri. Okey, produk penjagaan diri, sorry ya. Okey. Pembersih muka, okey, akan menjadikan kulit muka kering. Okey, jadi bila awak guna pembersih muka, okey, dia akan menjadikan muka awak kulit muka awak kering. Okey. Jadi jangan lupa untuk menggunakan penyegar moisturizer tu. Okey, moisturizer tu dia adalah bersifat asid. Jadi dia akan menetralkan semula kulit muka kamu. Begitu juga dengan rambut. Rambut ini adalah dalam keadaan sedikit berasid. Okey. Dalam keadaan sihat, sihat rambut kita ni dalam keadaan sihat, dia adalah sedikit berasid. Jadi kalau kamu cuci guna shampoo ini biasanya beralkali. Okey, jadi selepas kita dah guna shampoo, jangan lupa gunakan perapi rambut. Kerana dia bersifat asid. Jadi dia akan meneutralkan sisa apa? Sisa alkali. Sisa alkali pada rambut tu. Barulah rambut kita akan jadi lembut dan sihat. Okey, seterusnya kita ada untuk pertanian. Kita ada tanah. Tanah ini apabila dia berasid. Okey, tanah yang berasid ini kita rawat dengan menabur kapur mati yang bersifat alkali supaya tumbuh-tumbuhan kita ini dapat tumbuh dengan subur. Okey. Seterusnya kita ada pelembut fabrik. Okey, dia bersifat asid. Okey, jadi jangan lupa kita kurangkan nilai pH fabrik ini yang menjadi beralkali disebabkan oleh penggunaan sabuk pencuci. Okey, secara ringkasnya kalau kita basuh baju, kita guna
sabun sabun ini beralkali. Jadi kita nak neutralkan dia, kita guna pelembut fabrik. Okey, baru dia akan jadi lebih lembut. Okey. Dan seterusnya kita ada bahan buangan berasid daripada kilang dirawat dengan alkali sebelum dibebaskan. Okey. Bahan buangan berasid dirawat dengan alkali sebelum dibebaskan. Okey. Alright, untuk tugasan hari ni, okey. Okey, ini ada 3 soalan yang kamu kena jawab, okey, dan nombor 6 ni jadikan dia sebagai nombor 1. Okey, nombor 7 ni jadikan dia sebagai nombor 2. Okey, soalan ni kita akan bagi dalam bentuk dalam gambar nanti, dan yang ketiga kamu jawab soalan ketiga jawab kat sini. Okey, peringatan terakhir sebelum kita tamatkan kelas. Jangan lupa isi kehadiran dalam Google Form yang saya berikan dalam link. Kemudian tolong lengkapkan tugasan dalam buku latihan ataupun buku nota yang kamu ada. Kemudian tolong snap gambar dan hantar kepada saya untuk disemak. Dan itu saja untuk perjumpaan hari ini, dan insyaAllah kita akan sambung pada minggu depan dalam tajuk yang baru, bab yang ke-7. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.